Mereka semua nampak Nenek Syah tengah terlantar atas tilam, mulutnya tercungap-cungap. Keadaannya sungguh menakutkan, macam mayat hidup. Tiba-tiba Yusof muncul. Jiran-jiran terus pegang Yusof dan bertanya. Mulanya Yusof nak hanya diamkan diri je, tapi setelah diasak berulang kali, akhirnya dia bersuara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan kongsikan 5 kisah seram dari kisah penduduk kampung yang terganggu dengan bunyi pelik hampir setiap malam, hinggalah kisah pencuri terbunyi atau uri. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dia 5 random shout-out pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shoutout pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Hampir setiap malam bila masuk pukul 12 ke atas, boleh dikatakan sebahagian penduduk di sebuah perkampungan Felda di Pekan Pahang dengar bunyi yang agak ganjil. Kadang-kadang bunyi itu dengar macam bayi menangis, kadang-kadang macam bunyi burung wak-wak. Ada juga yang kata bunyi macam burung hantu, tapi tak sama macam bunyi burung hantu. Macam bunyi anak kucing pun ada. Bunyi tersebut memang ganjil sekali. Salah seorang yang dengar bunyi itu adalah Junaid, adik bongsu Sarip, penulis cerita ni. Kisah berlaku pada penghujung tahun 2008. Macam biasa, hampir setiap malam Junaid akan melepak dekat simpang terakhir di hujung kampung sampai awal pagi. Walaupun ia merupakan simpang terakhir yang disempadani dengan belukar dan hutan, mereka selalu melepak bersembang sambil main gitar dekat situ. Disebabkan seronok bersembang, pada mulanya bunyi aneh yang mereka dengar tu mereka tak hiraukan. Lama kelamaan bunyi tu terasa macam semakin dekat. Masing-masing bertanya, bunyi apa tu dan dari mana dia datang? Semakin mereka bahas, semakin terasa seram. Ditambah pula dengan nadanya yang mendayu-dayu. Waktu malam pula tu, mereka mula hidupkan enjin motosikal dan cabut dari situ. Ada yang terus balik ke rumah dan ada yang ke tempat lain lebih aman lagi. Menurut Junaid, malam tu dia terus balik ke rumah, tapi walaupun dah berada dekat rumah, dia masih boleh dengar lagi bunyi tu, sayup-sayup je. Malam esoknya bunyi tersebut kedengaran lagi. Macam biasa, bunyi tu muncul sekitar pukul 12 malam, macam dah diprogramkan pula. Junaid dan kawan-kawannya yang tengah melepak seperti malam-malam sebelumnya terus cabut lari. Malam ketiga dan keempat seterusnya macam tu juga. Mereka berborak dan main gitar hinggalah bunyi aneh tu muncul. Mereka masing-masing tak sanggup lagi nak dengar dan terus cabut. Bunyi aneh tu turut didengari oleh sebahagian besar penduduk Felda tersebut. Pertama kali bunyi tu muncul, penduduk mula bercerita sesama sendiri. Bila bunyi tersebut kedengaran lagi pada malam kedua, masing-masing semakin pelik. Perasaan pelik tu bertukar jadi perasaan ingin tahu pula. Mereka tunggu pula malam ketiga. Adakah bunyi tu akan datang semula? Seperti yang mereka harapkan, kira-kira pukul 12 malam, bunyi aneh tu muncul lagi. Ada yang cuba amati dari mana
arahnya datang bunyi tersebut, dan ada yang mengatakan ia datang dari arah rumah Haji Noh. Setelah diamati, ia datang dari arah Beluka berdekatan simpang terakhir dekat Felda tu. Bila mereka pergi dekat belakang rumah Haji Noh, bunyi tersebut macam berganjak ke belakang lagi. Akhirnya mereka yang cari bunyi tu tak sanggup nak jejak lagi. Takut. Pak Baki yang merupakan seorang bomoh dan guru silat kepada Junid tak puas hati. Dia bertekad nak jejak bunyi tu sampai dapat. Pak Baki melepak dengan Junid dan kawan-kawannya dekat simpang. Mereka tunggu hingga bunyi aneh tu kedengaran. Bila saja bunyi tersebut muncul, Pak Baki pasang telinga nak cari dari mana bunyi tu datang. Aku rasa dari arah Beluka depan tu, kata Pak Baki. Pak Baki ada ajak Junid dengan kawan-kawannya ikut dia jejak bunyi tu, tapi tak ada sesiapa yang berani. Mereka biarkan Pak Baki seorang diri jejak bunyi tersebut. Berbekalkan lampu suluh dan dah semestinya dengan bacaan tertentu, Pak Baki mula menyusuri arah bunyi tadi. Mula-mula Pak Baki menuju ke Beluka berhampiran. Bila dah masuk Beluka tu, bunyi tersebut semakin menjauh. Pak Baki terus ikut bunyi tersebut. Semakin jauh Pak Baki masuk ke dalam Beluka, semakin dekat dengan punca bunyi tu. Tapi bila sampai pada sumber bunyi tu, bunyi aneh tu mula menjauh. Pak Baki terus ikut je bunyi tu tanpa putus asa. Atas bawah Pak Baki suluh, tapi tak jumpa puncanya. Sedar tak sedar, dah 400 meter Pak Baki ikut bunyi tersebut hingga ke hujung Beluka. Dekat depan Pak Baki sekarang adalah sempadan Beluka dengan hutan yang berjarak lebih kurang 10 meter. Pak Baki terus suluh ke arah hutan tu. Dalam jarak 10 meter tu, Pak Baki tersuluh sebatang pokok yang agak besar. Anggaran batangnya saja 3 pemeluk orang dewasa. Memang cukup besar berbanding pokok-pokok dekat sekitar situ. Perdunya saja boleh memuatkan 5 hingga 6 orang dewasa kalau bersila sebaris. Rupa-rupanya dari situlah punca bunyi aneh tu datang. Dalam jarak lebih kurang 8 meter dari pokok besar tu, Pak Baki suluh ke arah perdunya dan terperanjat sebab apa yang disuluhnya sekarang adalah sebuah pintu. Dari arah dalam pintu tu pula ada tangan yang tengah melambai diselang-seli dengan bunyi-bunyi aneh tu. Pak Baki terus melangkah ke depan. Setelah 2 tapak, terdetik di hatinya untuk berhenti melangkah. Aku tak pernah masuk dalam hutan ni. Ada sesuatu tengah permainkan aku. Memang bunyi ni nak permainkan aku. Bunyi aneh tu semakin merayu Pak Baki supaya mendekatinya. Namun Pak Baki tak hirau. Dia terus matikan lampu suluh. Kemudian dalam gelap tu, Pak Baki melutut ke tanah. Setelah baca sesuatu, Pak Baki tepuk tanah sebanyak 3 kali. Selesai tepuk tanah, dia suluh balik ke arah perdu pokok besar tadi. Tapi apa yang dilihat sekarang hanyalah perdu pokok, tak ada pintu. Kemana pintunya pergi? Kemana perginya tangan yang melambai tadi? Pak Baki mula rasa heran. Dalam hatinya memang sah, ini permainan makhluk lain. Setelah tanam ranting untuk buat tanda tempat dia tepuk tanah tadi, Pak Baki terus tinggalkan tempat tu. Keesokan harinya, lepas Pak Baki ceritakan peristiwa malam tadi pada beberapa orang murid silatnya, mereka menuju ke tempat Pak Baki jumpa pokok besar tersebut. Setelah 400 meter mereka merendah Beluka tersebut, sampailah mereka ke tanah yang ditepuk oleh Pak Baki malam tadi. Pak Baki dan anak muridnya hairan. Mereka tak jumpa pun pokok besar tu. Apa yang ada depan mereka adalah tebing sungai. Tebing tu tak sampai setengah meter dari tempat tanah Pak Baki tepuk dan ditanda malam tadi. Kalau Pak Baki terus berjalan dalam 2-3 langkah lagi, mungkin malam tu adalah langkah terakhirnya sebelum mati lemas dalam sungai. Walaupun sungai tersebut tak selebar mana, tapi arusnya sangat kuat. Dekat seberang sungai tu pula, tak ada sebatang pokok pun serupa dengan pokok yang Pak Baki jumpa malam tadi. Walaupun hutan tu tebal, namun saiz batang pokok yang paling besar hanyalah sepemeluk orang dewasa je.
Kisah ni diceritakan oleh Yati tentang kawannya bernama Syafiah. Syafiah ni seorang pendiam dan lebih suka buat hal sendiri. Dia bukannya pemalu tapi perlukan masa untuk mesra dengan orang yang baru dia kenal. Awal tahun 2002, Syafiah mula bekerja di sebuah kedai makan sekitar kawasan Pandan, Ceras, Kuala Lumpur. Disebabkan dia tinggal di Balakong, suaminya pula kerja sebagai pemandu teksi. Mereka akan keluar awal dari rumah, biasanya sekitar pukul 6 pagi. Syafiah kena datang awal untuk tolong pemilik kedai sediakan sarapan. Suami dia pun suka kerja awal pagi. Katanya senang cari penumpang dan dia dah ada penumpang tetap. Jadi sebelum ambil penumpang, dia akan hantar Syafiah dulu. Selalunya pukul 6 suku Syafiah dah sampai. Lepas 2 minggu bekerja, Syafiah baru perasan sejak 2-3 hari tu dia selalu ternampak seorang gadis duduk dekat kerusi sebuah kedai makan lain selang 3 buah kedai dari kedai makan dia tu. Gadis tu duduk dekat kerusi tengah. Suasana pula masih gelap, jadi wajahnya tak berapa jelas. Yang dapat dilihat oleh Syafiah hanyalah bahagian sisi atau belakangnya je. Tubuhnya agak berisi dan rambutnya melepasi bahu. Syafiah hanya dapat bersemuka dengan gadis tu kira-kira seminggu kemudian. Itu pun sebab dia datang lebih awal dari biasa. Bila Syafiah pandang gadis tu macam cuba mengelak. Akhirnya mereka berbalas senyuman. Dari situlah gadis berkenaan perkenalkan dirinya sebagai Zaitun. Zaitun terus duduk dekat kerusi kedai makan tersebut yang masih gelap lagi. Pemiliknya hanya akan sampai sekitar pukul 7 pagi bila matahari dah agak cerah. Sejak tu mereka selalu bertegur sapa, terutama sekali bila Syafiah datang awal dan kedai masing-masing belum dibuka lagi. Melalui perbualan tu, Syafiah mendapati Zaitun juga seorang pendiam dan suka termenung. Perwatakan Zaitun tu hampir sama dengan dia. Zaitun beritahu dia tinggal di sebuah apartmen kecil di Ampang. Suaminya pengawal keselamatan di sebuah bangunan besar tak jauh dari menara berkembar Petronas. Bila Syafiah bertanya kenapa dia selalu datang awal, Zaitun kata suaminya kerja shift pagi, masuk pukul 7 pagi lah. Tapi biasanya mereka keluar awal sebab suami tu suka datang awal, berkumpul dengan kawan-kawan sekerjanya. Sebelum mula bertugas, mereka berjudi ramai-ramai. Bila cerita tentang perangai suami tu, raut wajah Zaitun terus berubah. Syafiah pandang ke arah perut Zaitun yang membuyut dan bertanya, anak nombor berapa? Pertama, dah 6 bulan. Sama macam saya, 6 bulan juga. Saya tahu. Kemudian Zaitun renung Syafiah dengan wajah yang macam sedih. Begitulah yang berlaku pada hari-hari berikutnya. Kalau Zaitun ada, Syafiah akan singgah kejap untuk berbual dengan dia. Paling tak pun mereka berbalas senyuman. Mulanya Yati tak tahu tentang Syafiah dan Zaitun ni hinggalah sebulan kemudian. Itu pun sebab satu hari tu Syafiah datang berjumpa dengan dia dan bertanya, ada nampak Zaitun tak? Yati tanya balik, Zaitun yang mana? Syafiah teruslah ceritakan siapa Zaitun dan macam mana mereka boleh berkenalan. Menurut Syafiah, dia rasa agak pelik dengan Zaitun sebab mereka hanya akan bertemu dekat kedai makannya sebelum dibuka. Tapi lepas tu Syafiah langsung tak nampak Zaitun. Lepas habis kerja pun tak nampak. Kali terakhir dia nampak Zaitun 4-5 hari lepas. Itu pun hanya nampak Zaitun jalan seorang diri ikut lorong kecil antara bangunan-bangunan yang ada dekat situ. Bila dengar cerita Syafiah tu, Yati terkejut besar dan bersuara, Syafiah, kau tahu tak, Zaitun dah meninggal dunia setahun lalu. Syafiah terkejut besar, mukanya terus pucat. Yati terus cerita pada Syafiah yang Zaitun ditemui mati lepas terjun dari apartmen yang disewanya sebab terlalu tertekan dengan kandungannya yang semakin membesar. Kandungannya tu sebenarnya anak luar nikah dengan boyfriend dia. Lelaki yang Zaitun kata suaminya tu sebenarnya boyfriend dia. Mereka bersekedudukan. Pada mulanya tak ada siapa yang tahu rahsia tu sampailah kandungan Zaitun tak dapat disorok lagi dan dah jadi buah mulut kawan-kawan yang bekerja dekat sekitar kedai makan tersebut. Zaitun rasa malu dan tertekan. Dalam masa yang sama, Zaitun dapat tahu boyfriend dia sebenarnya kaki perempuan. Dia jalinkan hubungan dengan gadis-gadis murahan dan pendatang asing dari Indonesia yang ramai bekerja dekat sekitar tempat dia bekerja tu. Akibatnya setiap hari Zaitun bergaduh dengan teman lelakinya tu. Akhirnya Zaitun ditinggalkan. Namun sebelum hilangkan diri, teman lelakinya tu kata Zaitun perempuan murahan, kemudian pukul dan ambil duit Zaitun dan barang kemas Zaitun sekali habis diambilnya. Masalah datang bertimpa-timpa. Keluarga Zaitun dekat kampung dapat tahu bahawa Zaitun hamil anak luar nikah. Mereka terkejut sebab Zaitun sebenarnya anak yang baik dan bersekolah agama.
Tapi setahun dua kemudian, dia tiba-tiba menyepikan diri dan menyebabkan keluarganya tercari-cari. Rupa-rupanya ketika itulah dia mula bersekedudukan dengan teman lelakinya tu. Beberapa minggu sebelum bunuh diri, Zaitun selalu duduk bersendirian dekat kedai makan tersebut. Dekat kerusi tengah kedai makan itulah, ketika suasana masih gelap, Zaitun termenung, menangis dan mengelak dari berbual dengan sesiapa. Sampailah dia ditemui mati dalam keadaan ngeri di kaki lima apartmen tersebut. Yang paling menyeramkan, lepas kematian Zaitun, mereka selalu nampak dia duduk dekat kerusi tu. Tuan punya kedai dan 2-3 orang pekerjanya pun pernah nampak. Itulah sebabnya sampai sekarang mereka buka kedai bila hari dah mulai cerah, takut terserempak dengan Zaitun. Bila dengar cerita tu, Yati tengok Syafiah terus menggeletar. Selain takut, dia nampak macam panik dan cemas. Pelik juga Yati tengok reaksi dia tu. Hari-hari berikutnya, Yati selalu nampak Syafiah asyik termenung dan muram. Dia jadi makin pendiam dan larikan diri dari Yati. Suatu hari tu, Yati berpeluang tanya Syafiah dan Syafiah bagi tahu jiwa dia sekarang tengah tertekan. Kata Syafiah, lepas Yati cerita kisah tu, Zaitun tak muncul lagi. Tapi sebaliknya, Zaitun datang dalam mimpi. Dan yang paling menakutkan, Zaitun perhati perutnya yang semakin besar. Selalu juga ekor mata Syafiah ni terpandang kelibat seseorang, macam Zaitun perhatikan dia dari sebalik dinding. Tapi bila dia toleh, tak ada sesiapa pula. Kadang-kadang Yati nampak Syafiah menangis seorang diri. Bila ditanya kenapa, dia tak nak bagi tahu. Ada sekali tu, Syafiah datang kedai dengan kesan luka dan lebam. Dekat muka, tangan dan kaki dia habis luka-luka lebam. Yati cuba tanya tapi dia diam je. Malah dia jauhkan diri dari Yati. Setelah lebih seminggu Syafiah jadi macam tu, akhirnya mereka dapat khabar yang sangat mengejutkan. Rupa-rupanya anak yang Syafiah kandung selama ini adalah anak luar nikah. Lelaki yang Syafiah dakwa sebagai suaminya tu sebenarnya adalah teman lelakinya. Mereka bersekedudukan. Bukan tu je, teman lelaki Syafiah rupa-rupanya kaki perempuan dan jalin hubungan sulit dengan ramai wanita, termasuklah seorang ibu tunggal yang jadi penumpang tetapnya setiap pagi. Rahsia Syafiah akhirnya jadi mulut pekerja-pekerja lain. Lepas beberapa minggu rahsia tu terbongkar, Syafiah tak lagi datang bekerja dan pada 17 Julai 2006 mereka dapat khabar mengejutkan. Syafiah bunuh diri. Anda tentu tahu apa yang berlaku dan kenapa lepas kematian Syafiah, kedai makan tempat Yati dibuka pada pukul 7 pagi bila hari dah agak cerah. Perkenalan Idris dengan perempuan bertaraf nenek kebayan ni bermula kira-kira 7 atau 8 tahun lepas. Perempuan tua ni Idris jumpa masa pergi ke Gua Kota Gelangi di Jerantut Pahang. Sejak itulah mereka selalu berjumpa. Selalunya Idris yang datang ke Gua Kota Gelangi sekitar pukul 5 atau 6 petang untuk berbual-bual dengan nenek kebayan tu. Masa berjumpa, perempuan tua ni akan ditemani 2 orang perempuan pengiring di kiri dan kanannya di Gua Balai. Setelah berbual-bual kejap, perempuan tua tu akan naik tangga Gua Balai. Dekat situlah mereka bercerita pelbagai kisah sampai ke pagi. Apa kisah yang diceritakan oleh nenek ni? Macam-macam, dari kisah zaman Tok Kaduk hinggalah kisahnya pergi ke Mekah. Tapi yang peliknya, masa Idris jumpa nenek ni, ada masa-masa tertentu rupanya macam ratu cantik. Wajahnya tiba-tiba bertukar jadi muda jelita, terutama sekali masa tengah mandi. Pelik. Terdetik di hati Idris, perempuan ni jembalang ke, jin ke, syaitan ke? Namun Idris tak pernah rasa takut sebab nenek ni langsung tak menakutkan. Pernah sekali nenek ni panggil Idris dan beritahu dia nak mandi. Masa menuju ke tempat mandian dekat telaga Gua Balai, Idris hairan tengok dia pegang sebatang pokok. Pokok ni jangan buang, banyak khasiatnya, kata nenek tu. Di sebalik pokok itulah nenek ni tunjuk rupa dia sebenar. Masa dia tanggalkan baju, kain, Idris macam tak percaya. Beberapa kali dia gosok-gosok mata. Memang terbeliak biji mata dia tengok nenek tu mandi bau. Kulitnya putih kuning, rambutnya lurus, muka bulat, dagu lekuk. Memang cantik sungguh. Sambil mandi dekat telaga Gua Balai tu, nenek tua tu gosok-gosok dengan daun tersebut di seluruh tubuhnya. Ini ubat barah payudara katanya. Idris terpaku, tercium pelbagai bau wangi sermerbak sekitar tempat mandiannya tu. Lepas puas mandi, nenek yang dah jadi wanita cantik tu lap tubuhnya, kemudian ambil air semayang. Katanya dia nak solat asar.
Sejak tengok tubuh nenek tua tu bertukar jadi cantik, Idris selalu rasa nak berjumpa dengannya di gua Kota Gelangi tu. Malangnya itulah kali terakhir dia lihat kecantikannya. Kemudian Idris dapat tahu nenek cantik yang selalu dia jumpa tu dah tak ada lagi dekat gua Kota Gelangi, tapi dia dah berpindah ke tempat lain. Kemana Idris tak tahu. Cuma ada masa-masa tertentu Idris terdengar suara perempuan mengaji Al-Quran, berzanji, berzikir atau menyanyi lagu Ulit Mayang. Suaranya sangat merdu. Pernah sekali tu nenek tu muncul dekat rumah, berbual-bual dengan Idris dan beritahu namanya Sharifah. Masa berbual-bual tu, isteri Idris terdengar dan menjenguk ke dalam, tapi isterinya tak nampak perempuan cantik bernama Sharifah tu. Hanya Idris je yang nampak perempuan aneh yang selalu muncul pada waktu-waktu tertentu, terutama pada waktu senja hinggalah ke pagi. Petang tu, Mas duduk berehat dekat serambi rumah. Matanya tertumpu ke arah sebuah lori yang menuju ke arah rumahnya. Lori yang syarat dengan muatan perabot tu kemudian berhenti betul-betul dekat sebelah rumahnya yang dah dekat setahun kosong. Tak lama lepas tu, sebuah peloton sagar merah pula berhenti dekat belakang lori tersebut. Kemudian seorang lelaki dalam lingkungan 40-an turun dari kereta sambil dukung seorang nenek tua. Dalam hati Mas, mungkin itu orang baru pindah kot. Dia masuk rumah dan bagi tahu kepada ibunya. Malam tu, lepas isyak, Mas dengan ibunya pergi ke rumah tersebut untuk berkenalan dengan jiran barunya tu. Setelah beberapa minit pintu diketuk, seorang nenek tua buka pintu. Nenek tu sungguh cantik, berbaju kebaya merah dan terselit bunga mawar dekat telinganya. Tubuhnya kelihatan tegap dan sihat. "Assalamualaikum Nek, saya Timah. Ni Mas, anak saya. Kami ni jiran sebelah," kata ibu Mas sambil hulurkan tangan nak bersalam. Nenek tu sambutlah Mas dengan ibunya dengan mesra dan pelawa mereka masuk. Kemudian nenek tu perkenalkan diri, namanya Siah, berumur 76 tahun. Mas terkejut sebab susuk tubuh nenek Siah macam orang berumur 50-an. "Nenek tinggal dengan siapa dekat sini?" soal Mas. Nenek Siah cakap dia tinggal berdua dengan anak lelakinya. Menurut nenek Siah lagi, rumah dia sebelum ni dah terbakar. Disebabkan itulah dia berpindah ke kampung ni dekat Gua Musang, Kelantan. Masa mereka tengah berborak tu, tiba-tiba muncul anak lelaki nenek Siah dari arah dapur. Mas dengan ibunya bagilah senyuman, tapi lelaki tu langsung tak membalas. Wajahnya masam dan bengis. Nenek Siah bersuara, "Jangan ambil hati dia memang macam tu. Anak nenek, nama dia Jusoh." Mas perhatikan setiap sudut dalam rumah nenek Siah tu. Perabotnya lengkap dan cantik. Cepat betul mereka berkemas, padahal baru petang tadi je mereka pindah. Tiba-tiba mata Mas tertumpu ke arah sebuah bilik. Ada kain kuning tergantung depan pintu bilik tu. Mas nak bertanya, tapi disebabkan ibunya asyik bersembang dengan nenek Siah, dia tak jadi tanya. Pagi esoknya, sekali lagi Mas datang ke rumah nenek Siah sambil bawa makanan sikit. Sampai je dekat rumah nenek Siah, pintu dan tingkapnya terkunci rapat. Mas bagi salam, namun tak ada jawapan. Kemudian Mas cuba hintai dekat bawah rumah. Tak nampak kelibat sesiapa pun. Setelah beberapa kali bagi salam dan masih belum dijawab, Mas pusingkan badannya untuk pulang. Tiba-tiba dia terdengar suara macam orang mengerang kesakitan. Mas cuba amati dari mana suara itu datang dan nak berjalan ke arah belakang rumah. Baru je Mas nak melangkah, tak semena-mena Jusoh muncul dekat depan dia dengan wajah yang bengis. Mas terkejut. Dengan suara terkata-kata, Mas cakap dia datang nak bagi kuih yang dibuat oleh ibunya. Jusoh terus ambil pinggan tu. Mas menggeletar ketakutan dan terus pulang ke rumah. Hari tu, masuk je waktu maghrib, Mas nampak ikut celah tingkap rumahnya nenek Siah tengah sapu dekat laman rumah. Dia tengok nenek tu masih lagi kuat walaupun usianya dah lanjut. Pakaiannya sentiasa cantik dan wajahnya masih jelita. Walaupun kulit dah berkedut seribu, nenek tu masih pandai berhias sendiri. Ketika Mas sedang asyik memerhati, tiba-tiba nenek Siah renung ke arah dia sambil melambang-lambang tangan. Tersentak Mas. Rupanya nenek Siah perasan yang dia tengah perhatikan dia. Mas membalas lambaian tu. Hari demi hari berlalu. Ada beberapa perkara yang membuatkan Mas rasa pelik melihat kehidupan nenek Siah ni. Waktu siang, rumah nenek Siah sentiasa ditutup rapat, tapi bila waktu malam nampak meriah dengan sinaran lampu. Nenek Siah juga tak pernah kelihatan pada waktu siang, tapi bila waktu malam, orang tua tu selalu dilihat tengah duduk mengait baju dekat serambi rumah.
pelik betul kelakuannya. Dahlah Yusof tu berperangai pelik. Satu malam, Mas beranikan diri untuk pergi ke rumah Nenek Siah. Dia nak cari jawapan kepada persoalan yang selalu bermain di fikirannya. Masa Mas sampai, dia tengok Nenek Siah tengah duduk mengait baju dekat serambi rumahnya. Mas terus bagi salam. Nenek Siah membalas dan pelawa Mas duduk dekat sebelah dia. Mereka pun berbual-bual lah dari satu topik ke satu topik. Setelah lama berbual, Mas bertanya soalan utamanya datang ke situ. Nenek, saya tengok rumah nenek sentiasa berkunci waktu siang. Waktu malam bukan main meriah. Nenek pergi mana? Nenek Siah tersenyum. Kemudian dia beritahu, menurut Nenek Siah, dia tak ke mana-mana pun, ada je dalam rumah. Sebenarnya lepas cedera masa kebakaran dekat rumah dulu, kulit dia tak boleh kena cahaya matahari. Sebab itulah Nenek Siah tak buka tingkap rumah. Barulah Mas faham. Masa tengah rancak bersembang dekat dengan Nenek Siah tu, dari jauh ibu Mas pandang dia dengan dahi yang berkerut. Mas segera pulang, tapi baru je Mas duduk, ibunya bertanya, kamu buat apa dekat rumah Nenek Siah seorang-seorang tu? Terkejut Mas dengar soalan tu. Mas segera beritahu ibunya, tadi dia bersembang lah dengan Nenek Siah, tapi ibu Mas cakap dia hanya nampak Mas seorang je dekat situ. Berderau darah Mas. Pelik, takkan ibunya tak nampak Nenek Siah? Malam tu Mas tak dapat lelapkan mata. Fikirannya masih tertanya-tanya, kenapa ibu dia tak nampak Nenek Siah? Padahal Nenek Siah ada je dekat sebelah dia. Keesokan harinya, pagi-pagi lagi Mas pergi ke rumah Nenek Siah dan terus bagi salam. Namun tak ada jawapan. Mas dah nekat. Perlahan-lahan dia melangkah naik ke rumah tersebut. Ditolaknya daun pintu rumah Nenek Siah yang kebetulan tak berkunci. Kemudian Mas panggil Nenek Siah, namun tetap tak ada jawapan. Dengan perlahan-lahan Mas melangkah masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba dia terhidu bau yang sangat busuk. Mas tercari-cari dari mana datangnya bau tu dan akhirnya dia dapati bau tu berpunca dari sebuah bilik yang tertutup. Perlahan-lahan Mas tolak daun pintu tu. Alangkah terkejutnya Mas bila nampak Nenek Siah tengah terlantar atas sebuah tilam. Wajahnya sangat hodoh, rambutnya kusut masai, baunya sangat busuk macam bau bangkai. Mas terus berlari keluar dari rumah dan bagi tahu ibunya. Ibunya segera bagi tahu suami dan jiran-jiran yang lain. Kemudian mereka beramai-ramai pergi ke rumah Nenek Siah. Memang betul, bila sampai mereka semua nampak Nenek Siah tengah terlantar atas tilam. Mulutnya tercungap-cungap. Keadaannya sungguh menakutkan macam mayat hidup. Tiba-tiba Yusof muncul. Jiran-jiran terus pegang Yusof dan bertanya. Mulanya Yusof nak hanya diamkan diri je, tapi setelah diasak berulang kali, akhirnya dia bersuara. Kata Yusof, ibunya dah lama sakit, tapi bila waktu malam ibunya kembali sihat. Sebenarnya itu bukanlah ibunya, tapi saka ibunya. Yusof dah tak tahu macam mana nak buang saka tu lagi. Dah banyak kali dia cuba rawat ibunya, tapi setiap kali dia minta tolong, orang kampung bukan nak tolong, malah mereka mengkeji dia. Menurut Yusof lagi, ini dah kali ke-10 dia berpindah dan kali ni dia tak nak berkawan dan ceritakan pada sesiapa pun masalah dia. Dia tak sanggup lagi dikeji oleh orang ramai. Setelah dengar kata-kata Yusof tu, jiran-jiran berpakat untuk membantunya. Akhirnya, dengan bantuan seorang imam, saka ibunya berjaya dibuang. Sebaik saja saka tu dikeluarkan, Nenek Siah pun meninggal dunia dalam keadaan yang sungguh menakutkan. Daging di seluruh tubuhnya dah lerai dan memburuk serta keluarkan bau yang sangat busuk. Menurut imam, sebenarnya Nenek Siah ni dah lama meninggal dunia. Apa yang mereka lihat adalah sekujur tubuh yang telah lama mati tapi dihuni oleh syaitan. Orang dulu memang tak boleh lari dengan perkara mistik macam ni. Mereka gunakan kadam atau makhluk suruhan untuk bantu mereka. Tapi bila makhluk tu dah tak dapat dikawal, dia akan makan tuannya semula. Kisah yang Samri ceritakan ni berlaku pada tahun 70-an ketika ayahnya tinggal bersama keluarga mertuanya di sebuah kampung di Air Baloi, Pontian, Johor. Kisah ni berdasarkan pengalaman ayahnya dan terjadi pada malam 19 Ogos 1976. Ayah dia ingat tarikh tersebut sebab pada tarikh itulah kakak sulung Samri lahir. Pada malam 19 Ogos tu, ayah cuba tinjau di kolong rumah lepas terdengar bunyi macam orang mendengus. Di kalangan masyarakat Jawa, bahagian bawah rumah ni dipanggil kolong. Sebenarnya pada petang tu, ayah dah tanam temuni atau uri kakak dekat situ. Dia nak meninjau. Nenek Samri yang dipanggil Nyai halang ayah. Nyai takut kalau terjadi benda-benda yang tak elok pada kakak dia yang baru lahir tu. Orang tua memang macam tu lah, banyak pantang larangnya. Neneknya bertanya pada ayah, dah pasang pelita atas sembunyi kakak dia ke belum?
Rupanya lepas tanam temuni tu, ayah dia lupa pasang pelita sebelum hari gelap. Ayah terus mengintai dari celah-celah lantai kayu ke bawah. Dalam gelap malam tu, pandangan tak berapa jelas. Cahaya pelita dari atas rumah tak cukup terang untuk membolehkan ayah melihat ke kolong bawah rumah tu. Pada waktu tu, rumah Atuk belum ada elektrik atau air paip. Kemudian ayah ambil lampu suluh dan suluh ke arah benda yang bergerak-gerak tu. Tapi dia tak nampak kelibat sesiapa pun dekat situ. Atuk nak turun ke bawah nak tengok sendiri, tapi nenek tak bagi. Lepas solat subuh pada esok paginya, masa nak pergi menoreh, ayah dan Atuk pergi tinjau temuni kakak dekat bawah rumah. Tak ada kesan-kesan digali atau diceroboh oleh sesiapa. Keadaan tanah masih seperti asal. Pendek kata, temuni kakak memang tak terusik langsung. Timbul kemusykilan di fikiran ayah dan Atuk. Apa benda yang bergerak-gerak malam tadi itu buat pada temuni kakak? Peristiwa malam tadi betul-betul menghairankan ayah dan Atuk sebab mereka berdua nampak sendiri peristiwa tersebut dari celah-celah lantai rumah mereka. Setelah meninjau keadaan temuni kakak, ayah dan Atuk mula ke kebun getah untuk menoreh. Kebetulan dalam perjalanan ke kebun getah dengan menunggang basikal tu, mereka bertembung dengan Samigan dekat depan rumahnya. Orang kampung panggilnya Wak Migan. Wak Migan bertanya pada ayah, apa yang dia buat malam tadi terbongkok-bongkok bawah rumah? Terbongkok-bongkok bawah rumah? Malam tadi? Wak Migan nampak ke peristiwa malam tadi? Memang betul, Wak Migan pun nampak peristiwa dekat kolong bawah rumah Atuk malam tadi. Kata Wak Migan, dia baru balik dari luar dan bila sampai depan rumah Atuk, dalam sama-sama tu dia nampak ayah dekat bawah kolong rumah tengah terbongkok-bongkok. Wak Migan suluh dan sapa ayah namun tak dibalas. Ayah hanya palingkan muka. Bila tengok ayah tak membalas, Wak Migan terus melangkahlah balik. Bila dengar cerita dari Wak Migan tu, ayah jadi hairan. Apa yang Wak Migan nampak malam tadi sama macam mereka berdua nampak. Cuma bezanya Wak Migan nampak kelibat ayah dari belakang dengan jelas, sementara ayah dan Atuk nampak dalam sama-sama ada benda bergerak-gerak bawah kolong rumah tu. Setelah Wak Migan, ayah dan Atuk saling bertukar cerita tentang apa yang mereka sama-sama alami. Mereka menuju ke rumah Atuk. Sampai je dekat rumah Atuk tu, mereka pergi tengok tempat temuni akak ditanam. Keadaannya tak berubah. Tak ada kesan diganggu atau digali oleh sesiapa. Biarlah, asalkan dia tak ganggu temuni anak aku sudahlah, kata ayah. Namun Wak Migan tak berpuas hati. Dia suruh ayah korek semua temuni tu. Ayah bersetuju. Aku galikan boleh, kata Wak Migan. Minta izin dari ayah untuk gali temuni kakak lah. Ayah izinkan. Wak Migan pun mula menggali sambil diperhatikan oleh ayah dan Atuk. Periuk tanah kecil tu, tempat simpan temuni kakak, dikeluarkan. Kemudian Wak Migan buka penutup periuk tanah tersebut dan apa yang benar-benar mengejutkan mereka adalah temuni kakak dah hilang. Periuk tanah tu kosong. Yang tinggal hanyalah paku, asam keping, garam, pinang dan serbuk kunyit je, iaitu bahan yang selalu ditanam dengan temuni. Sah, ini semua kerja makhluk halus yang menyerupai kelibat ayah malam tadi. Bila tengok temuni kakak dah gaib, ayah tak puas hati. Dia bertekad nak cari siapa punya angkara semua ni walaupun agak mustahil. Ayah nak pastikan peristiwa kehilangan temuni ni tak akan berulang lagi di kampung ni. Wak Migan bersetuju dengan ayah dan bersepakat nak kenakan pencuri temuni tu. Wak Migan cadangkan supaya buat perangkap makhluk tersebut. Tapi macam mana caranya? Rasanya itu tak jadi masalah. Serahkan padaku, kata Wak Migan. Ayah percayakan Wak Migan. Sebenarnya boleh tahan juga ilmu Wak Migan ni dalam hal-hal mistik. Wak Migan mula cari perut ayam dan isikan bersama paku, asam keping, garam, pinang dan serbuk kunyit dalam periuk tanah kecil. Kemudian dia tanam bawah kolong rumah Atuk. Pelita sengaja tak dipasang atas temuni scam tu. Kalau dinyalakan, mungkin perangkap tak mengena. Malam tu, Wak Migan, Atuk, ayah menunggu dalam rumah Atuk. Semua ahli keluarga yang berada dalam rumah Atuk senyap dan berdiam diri. Kalau nak bercakap pun hanya berbisik je. Kalau nak kesana kemari dalam rumah, mereka kena berjalan perlahan-lahan supaya lantai kayu tak berbunyi. Semua pelita dalam rumah dimatikan kecuali dekat ruang tamu. Suasana tu macam semua orang dalam rumah tersebut tengah tidur. Lebih kurang setengah jam kemudian, tiba-tiba terdengar bunyi macam orang mendengus dan menggali sesuatu dekat bawah kolong rumah. Mungkin inilah masanya. Sangkaan Wak Migan memang tepat sekali. Dari celah-celah lantai rumah, dia mengendap ke bawah dan dalam kesamaran malam tu, dia nampak susuk tubuh ayah
keadaan tu sama dengan apa yang dia nampak sebelum ni. Wak Megan segera berbisik beritahu semua yang ada dekat rumah tu tentang apa yang dilihatnya. Perlahan-lahan ayah dan atuk cari celah-celah lantai yang sesuai untuk tengok apa yang Wak Megan nampak dekat bawah tadi. Mereka semua nampak kelibat ayah dekat bawah kolong rumah tengah gali temuni yang Wak Megan tanam siang tadi. Kemudian Wak Megan suruh ayah laungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serentak dengan tu, kelibat ayah yang tengah korek temuni menjerit kepanasan. Jeritannya sambung menyambung dengan suara azan yang ayah laungkan. Sepanjang laungan azan tu, keadaan ruang tamu rumah jadi agak terang. Cahaya terang tu datangnya dari kelibat bawah kolong rumah yang macam terbakar. Habis dia azan, kelibat tu terus berlari ke arah belakang rumah dan terus gaib. Setelah keadaan reda, mereka semua turun ke kolong rumah nak tengok kesan dari kejadian tu. Berbekalkan beberapa lampu pelita dan lampu suluh, Wak Megan dan ahli keluarga Samri dapat lihat kesan-kesan tanah tempat tanam temuni tu telah digali. Periuk tanah telah dikeluarkan dari tempatnya. Penutupnya telah terbuka, namun isinya masih ada. Kelibat tu tak sempat ambil dan makan temuni perut isi ayam tu. Okey, itu dia 5 kisah yang dapat saya kongsikan hari ni. Kalau anda suka dengan video ni, boleh tengok video sebelah ni pula. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.